Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati lagi dimuliakan Tuan Pengerusi, Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Ar-Rahim di Tituk Bandar Kangar, tim yang mengadakan live pada malam ini, Suara Sunnah dan juga Pro Media Tajdid, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pada malam ni kita sambung pengajian kita Bidayatul Mujtahid sebagaimana yang disusun oleh Imam Ibn Rushdi, iaitu pada masalah yang kedua berkenaan dengan menyentuh mushaf. Sama ada menyentuh mushaf Al-Quran itu diwajibkan suci dari hadas ataupun tidak. Jadi ini adalah perbincangan dalam masalah yang kedua, sentuh mushaf Quran itu apakah ia meletakkan syarat taharah itu sebelum kita menyentuh mushaf Al-Quran. Jadi kita akan lihat pendapat ulama-ulama mazhab. Kita akan juga lihat isu contohnya menyentuh mushaf, kalau hadas kecil macam mana, kalau hadas besar macam mana, kemudian menyentuh mushaf dengan cara berlapik, guna kain plekat, guna bungkusan kertas surat khabar dan sebagainya. Kemudian golongan yang macam mana, kalau dia berhadas, ulama kata boleh, ulama kata boleh sentuh mushaf walaupun dia berhadas. Kemudian kita akan lihat juga berkenaan dengan menyentuh kitab-kitab tafsir dalam keadaan berhadas, kitab fiqh, kitab hadis dalam keadaan berhadas, kemudian menyentuh Quran kan, dan sebagainya. Itu antara isu-isu yang dibincangkan oleh para ulama. Cuma pada malam ni kita mulakan dahulu apa yang disusun, yang ditulis oleh Imam Ibn Rushdi sebagai muqaddimah sebelum kita lihat perbahasan yang lebih panjang lebar tentang tajuk ini. Jadi Imam Ibn Rushdi dia memulakan masalah yang kedua ini, menyentuh mushaf, dengan bentuk pertanyaan. Apakah taharah merupakan syarat dalam menyentuh mushaf? Maksudnya adakah suci dari hadas dan suci daripada hadas itu adalah syarat dalam menyentuh mushaf? Maka dia kata golongan yang pertama, iaitu Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahawa wudu termasuk syarat dalam menyentuh mushaf. Dia bawa tiga pengasas mazhab yang besar ini. Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i kata wajib, kan, wajib kita berwudu untuk kita menyentuh mushaf. Kemudian dia kata yang keduanya ialah golongan di kalangan Zahiri. Di kalangan Zahiri berpendapat bahawa taharah bukan syarat menyentuh mushaf. Ini dia punya intro dia. Jadi kalau tuan-tuan berpegang kepada pendapat tidak wajib ada wuduk untuk menyentuh mushaf, mana tuan-tuan ni kalau mengikut apa yang disebut oleh Imam Ibn Rushdi, tuan-tuan termasuk golongan Zahiri, dan tuan-tuan berpegang atau tuan-tuan bersetuju dengan pendapat Zahiri. Zahiri ni siapa dia? Zahiri ni founder dia, pengasas dia Imam Daud Al-Zahiri, dan di antara ulama besar yang berada dalam mazhab Zahiri ini Imam Ibn Hazm, Imam Ibn Hazmin ataupun Hazm rahimahullahu ta'ala. Kalau zaman kita hari ini, zaman kontemporari, zaman semasa kita ini, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia menakalkan pendapat daripada Imam Ibn Hazm. Termasuklah bila dia mendaifkan hadis dalam Sahih Bukhari, dia bawa
pendapat Ibnu Hazm. Jadi kalau tuan-tuan jumpa nama Imam Ibnu Hazm ataupun setengah kita sebut Imam Ibnu Hazmin, maka tuan-tuan perlu tahu itu dari kalangan mazhab Zahiri. Baik. Jadi ada dua kumpulan ulama. Satu, jumhur yang kata wajib ada wuduk, manakala ulama Zahiri mengatakan bahawa tidak wajib, tidak menjadi syarat untuk menyentuh mushaf. Kemudian Imam Ibn Rushdi dia sebut asbabul ikhtilaf. Asbabul ikhtilaf, sebab berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama ni sebab apa? Dia beza tu dekat mana? Maka dia kata al-ikhtilaf dalam isu ini adalah al-ikhtilaf fi fahmin nas. Al-ikhtilaf bainal fuqaha, kan, dalam masalah ini dia kata fi fahmin nas, dalam memahami nas Al-Quran. Itu punca dia. Dia punya the crux kepada kes itu adalah berpunca dalam perbezaan pendapat ulama dalam memahami apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah, surah yang ke-56 dalam Al-Quran, ayat yang ke-79. La yamassuhu illal mutahharun, iaitu tidak menyentuhnya kecuali orang yang disucikan, kecuali golongan yang disucikan. Jadi dalam ayat itu ada perkataan al-mutahharun. Al-mutahharun ni apa dia? Siapa dia? Kan? Malaikat ke ataupun orang? Itu antara punca perbezaan pendapat di kalangan ulama. Kan? Punca dia di situ. Al-ikhtilaf fi fahmin nas. Nak faham perkataan al-mutahharun tu menyebabkan ulama berbeza pendapat. Bila mereka memahami dengan kefahaman yang berbeza, maka keluarlah hukum yang berbeza. Itu punca dia. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan al-mutahharun dalam ayat itu? Ni soalan yang dikemukakan oleh Imam Ibn Rushdi dalam tulisan dia ni. Dia kata, apakah al-mutahharun itu manusia atau al-mutahharun itu adalah malaikat? Manusia ke malaikat? Dia kata. Apakah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ayat ini hanya sekadar cerita, hanya sekadar berita yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, ataupun ayat ini dengan maksud larangan Allah kepada kita supaya tidak menyentuh Quran kecuali dalam keadaan kita suci. Itu punca dia yang menyebabkan berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Baik, lalu Imam Ibn Rushdi dia kata, ulama yang berpendapat bahawa makna al-mutahharun itu adalah manusia, dan ayat tersebut dengan maksud larangan daripada Allah, maka mereka berpendapat tidak boleh menyentuh mushaf, haram menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci dari hadas. Jadi ulama yang kata maksud mutahharun tu manusia, dan mutahharun tu ayat itu adalah larangan Allah, bukan berita daripada Allah, maka mereka mengatakan bahawa hukum dia haram menyentuh mushaf. Manakala ulama yang berpendapat bahawa ayat tersebut hanyalah sekadar berita yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita, bukan larangan tapi berita yang Allah Ta'ala nak cerita kepada kita pasal malaikat dia. Allah Ta'ala nak cerita pasal malaikat dia. Mutahharun itu adalah malaikat, bukan manusia. Maka mereka berkata bahawa ayat itu sama sekali tidak menunjukkan wajibnya bersuci jikalau menyentuh mushaf. Dan jikalau tidak ada dalil, sama ada dalil dari Al-Quran ataupun dalil daripada As-Sunnah, maka hendaklah kita kembali kepada hukum asal dalam kaedah fiqh. Dalam Islamic Legal Magazine, apa dia Islamic Legal Magazine? Hukum asal ni, apa-apa pun, benda ke, urusan apa ke,
asal dia ibahah, kan, permissible. Asal dia ialah boleh kita buat. Al aslu fil asya al ibahah, ataupun al aslu fil umur al ibahah, kan, asal sesuatu perkara itu ataupun asal sesuatu urusan itu, benda yang kita buat semua tu adalah harus boleh buat, kecuali ada nas yang melarang. Jadi itu alasan yang diberikan oleh kumpulan yang kedua di kalangan para ulama. Baik. Kemudian Imam Ibnu Rushdi dia bawa apa yang dihujahkan, apa the flow of argument yang dikemukakan oleh jumhur ulama. Dia kata jumhur ulama berhujah dengan hadis Amr bin Hazm bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tulis surat, kan? Nabi tulis la yamassul qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali seseorang itu dalam keadaan dia suci. Nabi kata la yamassul Quran illa tahir. Tak boleh sentuh Quran kecuali seseorang itu dalam keadaan suci. Dan hadis ini sahih dalam Muwatta Imam Malik, dalam Musannaf Abdul Razak, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan sebagainya, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam Al-Irwa. Jadi ini adalah hujah ulama, jumhur ulama. Kemudian ada perbezaan ulama lain yang kata berlaku khilaf dalam masalah surat yang ditulis oleh dalam hadis Amr bin Hazm ini, yang ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam surat itu. Maka dia kata, dan aku melihat Ibnu Al-Mufawwaz menilainya sahih jikalau diriwayatkan oleh para perawi yang thiqah, kerana ia adalah surat yang ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis Amr bin Shu'aib daripada bapanya, daripada datuknya, walaupun ulama zahiri menolak kedua-dua riwayat tersebut. Lalu Imam Malik dia kata, Imam Malik ni Imam Ibn Rushdi kata ni, Imam Ibn Rushdi kata Imam Malik dia kata memberikan keringanan bagi anak-anak kecil untuk menyentuh mushaf walaupun mereka tidak suci kerana mereka belum mukallaf. Jadi itu yang ditulis oleh Imam Ibn Rushdi dalam kitab teks pengajian kita pada malam ni. Jadi malam ni tuan-tuan sekalian, saya akan kemukakan dengan lebih detail tentang perbincangan para ulama tentang tajuk ni. Baik. Sebagaimana yang kita sebut tadi, bahawa ulama dia berbeza pendapat tentang ayat surah Al-Waqiah ayat 79, kan? Kemudian hadis yang kita baca tadi, hadis la tamussul Quran illa wa anta tahir. Tak boleh menyentuh Quran kecuali engkau dalam keadaan suci. Jadi ini antara dalil-dalil yang digunakan oleh jumhur ulama berkenaan dengan larangan menyentuh mushaf. Baik. Jadi menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas ni dia ada dua. Satu hadas besar, satu lagi hadas kecil. Maka ulama membahagikan isu ni kepada dua. Satu hadas besar, satu hadas kecil. Baik, larangan kita sentuh mushaf ini sebagaimana yang dikemukakan oleh jumhur ulama, dia kata nombor satunya, dia kata berlaku kepada orang yang berhadas besar. Contohnya apa berhadas besar? Iaitu perempuan haid, perempuan nifas, dan orang yang berjunub. Itu satu. Dan dia kata larangan menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas besar ini adalah sebagaimana riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Al-Qasim bin Muhammad, Al-Hasan Al-Basri, Atta bin Abi Rabah. Kan Atta bin Abi Rabah ni apa kita kata tokoh kibar tabi'in Mekah, Asy-Sya'bi, kan, dan sebagainya. Dan sehingga kan ulama besar dalam mazhab Hambali seperti Imam Ibnu Qudamah, kan, Imam Ibnu Qudamah, kalau tuan-tuan belajar mengaji kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah seperti Al-Mughni, kadang-kadang ada ustaz-ustaz kita ataupun orang yang mengaji agama ni dia tersilap sebut, kan, Al-Mughni dengan Mughnil Muhtaj. Kadang-kadang dia terkeliru, itu lain.
Al-Mughni itu adalah karangan Ibnu Qudamah, mazhab Hambali. Itu Al-Mughni. Kalau Mughnil Muhtaj itu Khatib Syarbini, mazhab Syafi'i. Jadi kalau Mughnil Muhtaj itu mazhab Syafi'i. Kalau Al-Mughni itu mazhab Hambali. Dia lain. Baik, jadi berkata Imam Ibnu Qudamah, maknanya dia ni mazhab Hambali. Dia kata apa? Dia kata kami tidak mengetahui ada perbezaan pendapat dalam masalah ini kecuali pendapat Imam Daud Al-Zahiri yang berbeza dengan jumhur ulama. Maknanya Imam Ibnu Qudamah seolah-olah dia nak bagi tahu kepada kita pendapat bahawa orang yang berhadas besar tak boleh sentuh mushaf Quran ini hampir ijma'. Seolah-olahnya dia nak cakap macam tu. Dia kata dia tak nampak ada khilaf dalam masalah ini kecuali khilaf daripada Imam Daud Al-Zahiri, daripada golongan Zahiri yang kita sebut tadi, Imam Ibnu Hazam dan sebagainya. Itu pendapat Imam Ibnu Qudamah. Kemudian larangan di kalangan para ulama menyentuh mushaf bagi orang yang berhadas kecil, kan, keluar angin, dia kencing, dia dan sebagainya lah. Maka bagi orang yang macam ni, itu adalah pendapat jumhur ulama, majoriti ulama, kan. Dan dia kata sama sebagaimana tadi Ibnu Qudamah kata, dia kata aku tidak mengetahui ada ulama yang berbeza pendapat kecuali Imam Daud Al-Zahiri. Tetapi itu pendapat Imam Qurtubi, tapi itu pendapat Imam Ibnu Qudamah daripada mazhab Hambali. Mana mazhab Hambali pun dia punya qaul mu'tamad, dia kata tak boleh sentuh kalau kita hadas besar. Tapi Al-Qurtubi, Imam Qurtubi kata ada ulama yang kata boleh sentuh mushaf walaupun tidak ada wudu. Dia kata boleh. Pendapat siapa? Pendapat Imam Qurtubi. Jadi kita tak bolehlah mudah-mudah nak kata sesat kalau orang tu dia pegang mushaf dalam keadaan dia tidak berwudu, kerana Imam Qurtubi sendiri menyebut tentang adanya ulama yang berbeza pendapat dalam masalah ini. Dan kemudian Al-Qalyubi ni daripada mazhab Syafi'i, dia kata Ibnu Salah menyebut ada pendapat yang ganjil dalam masalah ini yang menyebut tidak terlarang menyentuh mushaf sama sekali. Itu adalah apa yang disebut oleh Imam Al-Qalyubi. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa jumhur ulama kata tak boleh, tetapi ada segelintir ulama kata boleh. Baik. Kemudian menyentuh mushaf Al-Quran dengan berlapik, kita guna kain sarung ke, kita pakai plastik bag ke, apa semua tu, apa hukum dia? Maka ulama sekali lagi berbeza pendapat dalam masalah ini. Ada yang kata boleh kita lapik, dan ada yang kata sama sahaja lapik dengan tidak lapik. Tetapi ramai juga di kalangan ulama, contohnya ulama Hanabilah, kan, ulama daripada mazhab Hambali, dia kata boleh menyentuh mushaf walaupun dia kata bahawa wajib berwuduk, tapi dia kata kita berlapik, dia kata. Tetapi dengan cara berlapik ataupun menggunakan glove, sarung tangan. Kita ada sarung tangan, maka itu adalah satu cara untuk mengelak daripada larangan menyentuh mushaf. Di sisi ulama yang kata tak boleh sentuh. Siapa yang berpegang kepada pendapat boleh sentuh, itu tak jadi masalah, kan? Tapi siapa yang berpegang kepada pendapat kata tak boleh sentuh kecuali ada wuduk, maka di sini ada satu cara untuk kita ambil Quran itu dalam keadaan kita tidak berwuduk, iaitu dengan menggunakan lapik. Kemudian membawa mushaf dalam keadaan kita tidak ada air semayang, dalam keadaan kita berhadas besar, tapi kita bawa dalam keadaan kita tak sentuh Quran itu secara langsung, apakah kita boleh melakukannya? Maka ulama mengatakan bahawa boleh kita bawa Quran walaupun kita berhadas, kan, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar, kerana ia tidak termasuk dalam larangan yang kita bincang tadi. Baik. Sebab dalam hadis
Bagi ulama yang kata tak boleh sentuh tu, mereka menggunakan hadis itu hanya dalam keadaan sentuh sahaja. Bawa itu terkecuali, kan? Bawa itu itu adalah terkecuali. Dan ini adalah pendapat ulama Hanafiyah, ulama Hanabilah, dan juga pendapat tabi'in seperti Atha bin Abi Rabah, pendapat Al-Hasan Al-Basri, pendapat Sya'bi dan sebagainya. Jadi bagi sesiapa yang bawa Quran, katalah dalam beg, tiba-tiba dia keluar angin sebagai contoh, ataupun dia berhadas besar, maka tak perlu bimbang, ya, dia tak perlu cemas sebab dia bawa Quran, kerana ramai ulama yang kata dibolehkan kita membawa Quran walaupun kita berhadas kecil ataupun berhadas besar. Baik. Kemudian siapa yang dibenarkan menyentuh mushaf? Ini bagi ulama yang kata tak boleh sentuh. Bagi ulama yang kata tak boleh sentuh, di sisi mereka pula ada golongan yang dikecualikan, mana dibenarkan, dimaafkan untuk memegang mushaf walaupun dia berhadas. Siapa yang pegang kata tak perlu ada wuduk, yang tu tak jadi masalah, kan? Tapi siapa yang berpegang kepada wajib berwuduk, di sini ada pengecualian. Yang pertamanya yang kita sebut tadi, yang pertamanya anak kecil. Kita tak payah suruh dia untuk dia ambil wuduk. Jadi ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahawa tidak dilarang bagi anak yang kecil walaupun dia sudah mumayyiz, untuk dia menyentuh mushaf. Jadi mumayyiz ni umur berapa? Di Malaysia kita, kebanyakan negeri, kan, kalau dalam kes mahkamah syariah dan sebagainya, umur mumayyiz ni kalau anak lelaki, kanak-kanak lelaki umur 7 tahun. Kalau tuan-tuan tengok kes orang hadanah, kan, kes child custody, berhubung anak, timbul isu anak ni mumayyiz ataupun belum. Sebab apa? Sebab di mahkamah syariah, hakim akan tengok kalau anak tu dia sudah mumayyiz, maka anak tu diberi pilihan untuk buat keputusan dia nak duduk dengan siapa. Nak duduk dengan ayah dia ke atau nak duduk dengan mak dia. Itu yang saya pernah cerita kot di sini ke di mana, kan, ada mak sebelum pergi mahkamah tu, dia dah janji dengan anak dia, kan, kalau engkau sebut nak duduk dengan mak, kan, mak beli basikal, kan, mak beli basikal. Yang ayah ni pun sama, sebelum pergi mahkamah pun panggil anak, kalau engkau sebut nak duduk dengan ayah, dengan abah, ayah beli basikal. Pergi mahkamah, tengok-tengok anak jawab dekat hakim nak duduk dengan mak. Ayah pun pelik lah, tadi dah janji dekat luar mahkamah. Rupa-rupanya mak dia lagi advance. Dia bukan setakat janji, dia beli siap letak bagi kat anak dia. Kan? Anak dia tak percaya, ayah tak beli, dia tengok mak dia beli, maka dia buat keputusan nak duduk dengan mak. Pasal apa? Sebab anak tu mumayyiz. Jadi di mahkamah syariah di Malaysia ni, kebanyakan negerinya, kalau kanak-kanak lelaki umur 7 tahun. 7 tahun dikira mumayyiz. Kalau kanak-kanak perempuan umur 9 tahun. 9 tahun dikira mumayyiz. Maka bila dah capai umur mumayyiz, dia boleh buat pilihan nak duduk dengan siapa. Baik. Jadi berbalik kepada isu tadi, ulama Syafi'iyah mengatakan bahawa tidak dilarang bagi kanak-kanak kecil yang sudah mumayyiz, mencapai umur tamyiz, boleh beza benda baik benda buruk, untuk menyentuh mushaf walaupun dia dalam keadaan hadas, kan. Dia dibolehkan untuk menyentuh, membawa Quran dan belajar Quran itu, dan tidak wajib, kan, bagi ibu bapa untuk larang anak itu, sebab dia pada ketika itu perlu belajar Al-Quran. Jadi susah. Ulama Syafi'iyah kata susah kalau mak dengan ayah diwajibkan untuk suruh anak ambil air semayang, maka itu menjadi kesukaran. Cuma dia kata sunat, kan, sunat. Kita suruh tu sunat lah, kita dapat pahala sunat, tapi tak wajib ke atas kita untuk bertegas dengan anak kita, oh tak boleh ni, nak kena ambil wuduk. Tak diwajibkan untuk kita bertegas dalam masalah itu. Yang kedua, di kalangan ulama yang kata wajib ada wuduk ni,
Mereka mengecualikan guru yang mengajar Quran dan murid yang belajar Quran. Dia kecualikan. Sebab bila nak baca Quran, nak belajar tu, ialah ada orang ni jenis angin banyak, minum air nira, lepas tu teh tarik, lepas tu kacang tanah, kan, minum air susu, telur lagi lah, busuk, keluar angin busuk. Jadi ada orang perut dia sensitif, silap makan sikit Nescafe ais ke apa ke, keluar angin. Dia guru Quran, takkanlah masa mengajar tu sambil mengajar duk telan kacang, enggak, perut kembung. Jadi takkanlah 10 minit sekali nak kena pergi ambil air semayang, kentut nak pergi ambil air semayang, keluar angin nak kena pergi ambil air semayang. Maka ulama yang kata wajib berwuduk untuk menyentuh mushaf, mereka mengecualikan guru Quran, orang yang mengajar Quran dan orang yang belajar Quran, sebab itu akan menyusahkan. Baik. Apa kata mereka? Mereka kata dibolehkan bagi perempuan haid untuk belajar atau mengajar Quran. Mana perempuan haid, dia period, tapi dibolehkan dengan sebab dia guru Quran, dengan sebab dia nak belajar Quran. Sekarang ni kan banyak program kat TV apa semua. Jadi kita kat rumah kita ada mushaf sebagai contoh. Kita handphone ni susah, nak scan MySejahtera pun susah, kan? Payah dia kata ni, payah susah, kan? Tambah-tambah yang grandma, nenek ni kan. Tapi ada nenek yang canggih pun ada email, ada WhatsApp apa semua, ada Telegram. Nenek tapi dia nenek modern. Nenek speaking ni, jenis nenek speaking. Cakap dengan cucu dia pun speaking. Tu tak apa yang tu. Tapi ada nenek kampung, kan, smartphone pun tengok tak reti nak buka. Maka nenek macam ni dia pakai mushaf yang kertas, yang buku tu, pakai yang tu. Maka bagi guru Quran, walaupun dia dalam keadaan haid ataupun dia belajar Quran, dia tengok TV, dia pegang mushaf, maka dikecualikan, diberi keringanan kepada mereka ketika mengajar, menyebabkan dia perlu sentuh mushaf, kan, sama ada dia sentuh semua mushaf ataupun dia pegang ujung-ujung, maka itu dibenarkan. Tetapi kelonggaran ini tidak diberikan kepada guru Quran yang berjunub. Guru Quran berjunub, mandi dulu kan. Jangan duk kata takkan berjunub tiap 10 minit. Mana ada orang berjunub setiap 10 minit? Mandi-mandi wajib, pergi ajar Quran berjunub pula. Lepas tu ni engkau buat apa ni ustazah ni sampai setiap 10 minit 15 minit berjunub? Itu tak ada. Itu tak ada. Yang keluar angin tu ada. Hak keluar angin tu biasalah, kan, silap makan keluar angin, keluar. Yang tu tak apa. Kalau minum air banyak, kencing banyak, makan tembikai, buah yang ada banyak air, kencing banyak, atau minum benda yang manis, kencing banyak, ataupun ais, kencing banyak, yang tu dimaafkan. Tetapi bagi orang yang berjunub, sebab junub ni benda yang dia punya tempoh masa dia tu, kan, maka dengan sebab itu tidak dikecualikan. Kerana orang yang berjunub, kan, ia boleh menghilangkan hadasnya dengan mandi. Dan sebab tempoh berjunub itu dia bukan macam tempoh singkat seperti hadas-hadas yang lain. Berbeza dengan wanita haid, kan, wanita haid dia susah nak hilangkan hadas dia sebab dia ada tempoh dia yang panjang itu, dan itu adalah satu sunnatullah, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat siapa ni yang bagi pengecualian macam ni? Ini adalah pendapat ulama mazhab Maliki. Mazhab Maliki bagi pengecualian macam ni. Jadi kalau tuan-tuan rasa ini adalah pendapat yang lebih hampir kepada kebenaran, tuan-tuan rasa macam wajib. Tengok 4 mazhab, semua 4 mazhab qaul mu'tamad kata wajib pegang mushaf, wajib ada wudu. Tapi kita rasa susah dan kita tengok alasan mazhab Maliki ni macam munasabah ataupun hampir dengan ya pendapat yang sahih, maka kita boleh pakai pendapat Malikiyah. Tetapi yang menjadi pegangan bagi mazhab Maliki
boleh orang yang berjunub untuk bawa Quran. Bawa Quran boleh, sentuh tak boleh. Untuk bawa Quran boleh. Kalau dia hendak belajar, kalau dalam keadaan susah untuk dia bersuci pada ketika itu. Boleh dia belajar Quran, boleh dia hafal Quran. Katalah dia dalam keadaan yang susah untuk dia mandi atau menghilangkan hadas besar, maka dalam mazhab Maliki ia dibenarkan. Jadi itu antara contoh tuan-tuan sekalian apa yang disebut oleh ulama Malikiyah. Kemudian menyentuh kitab tafsir dalam keadaan kita berhadas. Macam mana? Kitab tafsir kan ada Quran. Lepas tu dia ada huraian-huraian dia, tafsiran dia. Maka apa hukum? Kita sentuh kitab tafsir. Kita belajar tafsir Imam Ibn Kathir. Maka dalam tafsir Imam Ibn Kathir itu ada banyak ayat Quran. Kita belajar tafsir At-Tabari, Shankiti dan sebagainya. Maka banyak ayat Quran dalam tu. Apa hukum dia? Ulama Syafi'iyah mengatakan bahawa haram menyentuh mushaf jikalau konten dalam tu Quran lebih banyak. Kalau ayat Quran lebih banyak daripada perkataan lain, daripada tafsir, maka haram. Dia hukum sama macam Quran. Jadi ulama mazhab Syafi'i dia kata bergantung kepada hak mana lebih banyak. Kalau ayat Quran lebih banyak, maka dihukum sebagaimana mushaf Quran. Tapi kalau tafsir itu lebih banyak, maka itu dihukum sebagai bukan Quran. Tapi realitinya kalau tuan-tuan tengok kitab tafsir, memanglah tafsir yang lebih banyak. Kan ayat Quran tu sedikit. Jadi itu ada pendapat mazhab Syafi'i. Manakala An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab dia Al-Majmu', apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi kata dalam kitab tafsir itu, dia kata kalau dalam kitab tafsir itu yang lebih banyaknya adalah tafsirnya berbanding dengan ayat Quran, sebagaimana kebiasaan kitab-kitab tafsir sekarang ini, maka dia kata ada pelbagai pendapat ulama. Maknanya Imam Nawawi nak bagi tahu kepada kita, ulama berbeza pendapat dalam masalah menyentuh kitab tafsir. Tapi dia kata yang lebih sahih, yang lebih tepat, yang lebih hampir kepada kebenaran, dia kata kitab tafsir seperti itu tidak mengapa, boleh untuk disentuh, kerana itu tidak disebut sebagai Quran. Kita tak panggil dia Quran, kita panggil dia kitab tafsir. Sebab dia ada perkataan-perkataan manusia. Kan? Dia bukannya kesemuanya kalam Allah, bukan semuanya kalamullah. Dia dibezakan. Dan sebagaimana yang kita sebut sebelum ini, tafsir, kalau tuan-tuan nak belajar tafsir, yang paling bagus antaranya ialah tafsir Imam Ibn Kathir. Itu antara contoh tafsir yang bagus. Sebab apa? Sebab ayat Quran ditafsirkan dengan ayat Quran yang lain, tafsir bil ma'thur, kan? Ayat Quran tafsir dengan hadis. Itu lebih tepat bagi menjaga kefahaman kita supaya kita tidak melencong daripada maksud sebenar. Jadi yang paling atasnya ialah ayat Quran ditafsir dengan ayat Quran. Manakala yang kedua, kalau tidak ada ayat Quran yang boleh digunakan untuk mentafsirkan ayat Quran yang sedang dibicarakan itu, kita tengok hadis-hadis Nabi pula. Itu cara untuk kita pastikan kita tidak melencong. Tapi ada seorang hamba Allah tu tuan-tuan, dia kata apa? Ni dalam 2-3 hari ni, dalam sehari dua ni kan, orang duduk bincang pasal hamba Allah. Hamba Allah ni pun banyaklah duk buat benda kontroversi. Saya pun tak tahu pasal apa. Dia kata kalau Nabi ke kanan, tok guru dia pergi kiri, dia akan ikut tok guru dia. Kita pun dengar pening. Saya duk dengar perkataan ni, kita nak husnuzon kot mana tu? Kita mula-mula dengan saudara seagama kita ni, kita kena husnuzon tuan-tuan. Tapi kita nak husnuzon macam mana? Tapi walaupun saudara seagama, tapi kalau track record dia buruk, sebelum ni dah banyak dah buat cerita pasal bintang zodiak, kan, pasal mandi safar apa semua tu, kita tak boleh nak husnuzon dah. Dalam keadaan macam ni kita kena su'uzon. Kita kena su'uzon.
Sebab tu dalam kuliah saya seminggu dua ni tuan-tuan, ada banyak tajuk-tajuk kuliah yang saya sebut berkenaan dengan golongan sufi yang melampau, yang ghulu, kan, tarikat-tarikat yang sesat. Antaranya sebagaimana yang disebut oleh Datuk Dr. Zul sewaktu dia menjadi mufti wilayah dahulu, cara nak kenal aliran kesufian ni, aliran kesufian yang sesat ni, tarikat yang sesat, antaranya ialah bila dia mengajar kepada pengikut dia untuk taksub kepada guru. Bila ajaran dia ajar untuk taksub kepada guru, bila bertembung antara kata-kata guru dengan Quran, dia suruh ikut guru. Bila bertembung antara kata-kata guru dengan sunnah, dengan hadis Nabi, maka dia suruh ikut kata-kata guru. Sebab dia kata guru mempunyai kasyaf. Guru tahu tentang benda-benda gaib. Dan dia kaitkan dengan peristiwa Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam. Kan, Nabi Musa petikai kan? Nabi Musa petikai, rupa-rupanya Khidir ada jawapan dia. Maka bila kita pertikai, dia samakan tok guru dia dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ini sangat bahaya tuan-tuan sekalian. Dan sebab apa saya sebut bahawa perlu kita husnuzan. Kenapa kita perlu mengelak daripada husnuzan dengan orang yang macam ni? Kenapa kita kena su'uzan dengan orang yang macam ni? Tuan-tuan kena faham bahawa memang dalam agama kita, hukum asalnya kita kena husnuzan dengan orang Islam. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu kita kena su'uzan. Contoh apa dia tuan-tuan kita kena su'uzan? Contohnya ialah orang yang kita ketahui dia banyak melakukan jenayah. Dia orang jahat. Dia orang yang kaki tipu orang, peniaga orang, pedajal orang. Maka orang yang macam ni kita kena mulakan dengan su'uzan dulu. Tak boleh husnuzan. Sebab dia akan membahayakan kita. Tuan-tuan tengok orang ni, kita tengok suspicious dia kan. Bila kita nampak suspicious, tuan-tuan tak boleh husnuzan. Contoh orang perempuan bawa handbag jalan kan. Orang perempuan biasalah, kalau beli mesti banyak. Kanan kiri ada 10 jari, 10 jari. Apa plastik bag, handbag letak dekat bahu, lepas tu kita nampak kan, kita nampak ada dua budak lelaki naik motor. Dia pergi ke depan, dia U-turn balik, lepas tu dia pusing balik. Dia tanya, kita nak husnuzan kan nak su'uzan? Orang perempuan nampak pakai songkok kan, dua orang budak lelaki pergi ke depan, pergi. Kita kena tengoklah keadaan kita. Kita dengan barang lagi, dengan handbag, dan kita tahu kalau naik motor macam tu biasanya hak duk jadi macam tu lah. Dia boleh tarik, rentam handbag sampai berjatuh, berguling. Tak kira makcik ke, amoy ke, anak dara ke, dia tak kira. Maka pada ketika itu, kita kena su'uzan. Jangan duk baik sangat, oh tak boleh su'uzan. Ni sifat mazmumah, aku mengaji tasawuf. Jangan lagu tu. Kita kena su'uzan. Ini mungkin orang jahat, walaupun mungkin dia baik. Mungkin dia baik. Tapi kita dalam keadaan macam tu, kita seorang kan, dan cara dia naik motor tu suspicious, maka dalam agama kita disuruh su'uzan. Kita pun masuk dalam kedai ke apa ke, tempat orang ramai, untuk mengelak daripada menjadi mangsa samun, mangsa ragut, mangsa rompakan. Itu cara dia. Sama dengan penceramah yang seorang ni, nak sebut, saya geram nak sebut nama. Sama dengan penceramah yang seorang ni, kita nak husnuzan macam mana? Dia duk kata apa? Dia duk kata apa, Nabi ke kanan, tok guru ke kiri, kena ikut tok guru. Bila kita tengok dia punya latar belakang dia, benda yang dia cakap sebelum ni, memang banyak benda yang dia ajar, kalau bertembung dengan hak Nabi, dia suruh pilih hak dia, hak tok guru dia, hak geng dia. Hak ni bahaya. Contoh, Nabi kata berlarangan pasal mandi safar kan, kesialan apa semua tu. Dia kata boleh. Dia kata boleh. Kalau kita tengok apa lagi,
bila dia sebut tentang zodiak, kan, bintang, kita dah tahu dah, Nabi SAW bagi tahu kepada kita semua benda ni, tuah kita ke, kesialan kita ke, semua tu adalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pergi bawa pasal bintang zodiak. Nasib kita bertuah ataupun tidak, kita bergantung pada bintang zodiak. Ini sangat bahaya. Mana bercanggah dengan apa yang disebut oleh Nabi dan bercanggah dengan apa yang dihuraikan oleh para ulama muktabar. Kita tak tahu. Dia pergi ambil ulama mana, kita tidak tahu. Nabi ajarkan kepada kita doa, apa dia? Doa masa tidur. Doa masa tidur apa? Yang Nabi ajar. Bismikallahumma amutu wa ahya. Kan? Bismikallahumma, dengan nama engkau ya Allah. Bismikallahumma, dengan nama engkau wahai Allah. Kan? Amutu wa ahya, aku mati dan aku hidup. Dan ulama kata maksud dia ialah amutu tu mati tu dengan maksud aku tidur. Lepas tu wa ahya, aku hidup tu maksud dia aku bangun dari tidur, sedar dari tidur. Itu yang disunnahkan, yang Nabi ajar kepada kita. Bila Nabi ajar macam tu, tuan-tuan sekalian, dia pergi ajar apa kat kita? Bismillah 41 kali. Nabi ajar Bismikallahumma amutu wa ahya. Dia pergi ajar Bismillah 41 kali. Kita nak pakai hak mana? Takkan kita nak pergi pakai Bismillah 41 kali, sedangkan ada yang Nabi ajar. Tapi bagi dia, hak dia lebih baik. Pasal apa hak dia lebih baik? Sebab benda yang dia ajar tu datang daripada tok guru dia. Dia ada ijazah. Tuan-tuan ada ke? Ada? Degree ada? Dia ada degree, ijazah dia daripada tok guru dia yang kasyaf. Tuan-tuan kasyaf. Itu masalah dia, tuan-tuan. Sebab tu kita kata tarikat ni, aliran kesufian kena hati-hati. Kita tidak memusuhi kesemua aliran kesufian, tak. Kita tidak memusuhi kesemua tarikat, tidak. Tetapi banyak kes yang mana tarikat ataupun aliran kesufian ni, banyak kes yang mana mereka ni membawa kepada taksub kepada guru, sehingga meninggalkan ajaran agama, meninggalkan Quran dan hadis. Semalam pun saya hurai di dalam satu kuliah saya semalam, bagaimana mereka ni, tuan-tuan sekalian, dia kata apa? Kita kena lihat dengan ain hakikat. Sebab kalau tengok ain syariat, kita akan boleh salah sangka kepada orang. Contoh, tengok orang tak sembahyang Jumaat. Kalau tengok mengikut ain syariat, orang tu berdosa. Tapi kalau tengok ain hakikat, orang tu mungkin terlepas daripada taklif syariat. Wah, penat, tuan-tuan. Kita tengok orang berzina, kita tak boleh kata dia jahat. Pasal apa? Sebab dia mungkin terlepas daripada taklif. Jadi kena baik sangka dengan semua orang yang kita nampak dia buat maksiat. Ini ajaran sesat. Agama kita mengajar, yang Nabi ajar kepada kita, marra'a minkum munkaran. Betul tak? Siapa yang melihat kemungkaran, kita kena tegur. Sama ada dengan tangan, dengan lisan ataupun dengan hati. Falyughayyiru biyadihi. Hendaklah kita ubah dengan tangan kita. Sini azan dulu ke? Azan dulu. Baik, sila. Baik. Jadi dengan orang yang macam ni, tuan-tuan sekalian, kita kena mulakan dengan su'uzan. Kan, kita kena hati-hati. Sebab kita bimbang dengan petua-petua yang dia keluarkan, pendapat-pendapat, pandangan dia yang dia keluarkan, banyak yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Dan dia terang-terang menyebut, kalau ada dua pilihan, Nabi ke kanan, tok guru dia ke kiri, dia memilih tok guru dia. Dan ini satu ajaran yang sangat bahaya. Sebab tu kita rasa agak kecewa, kan, kita agak sedih bila negeri yang terlibat tidak mengambil tindakan kepada orang yang macam ni.
Kan sekurang-kurangnya kena panggil dia. Sekurang-kurangnya kena panggil dia. Saya tengok tuan-tuan sekalian, Perlis pun ada buat, Pulau Pinang pun ada buat, negeri lain pun saya tengok ada buat. Kan? Kita panggil orang yang terlibat, yang menimbulkan kontroversi, mengeluarkan pendapat yang bercanggah dengan Quran dan hadis. Lepas kita panggil dia, kan, kita bagi tahu kenapa, sebab kita panggil dia dan kita bagi teguran kepada dia. Lepas tu keluarkan statement, keluarkan surat, sama ada kita benarkan dia terus untuk mengajar, menyampaikan ceramah, ataupun apa tindakan-tindakan seterusnya, ataupun syarat-syarat yang ditetapkan kepada orang macam ni. Barulah rakyat akan dapat melihat bahawa pihak berkuasa mengawal keadaan. Barulah rakyat akan melihat betapa pihak berkuasa mengambil peduli tentang isu-isu yang boleh menggugat akidah umat Islam. Kita jangan duduk diam, senyap tanpa mengambil tindakan kepada orang yang macam ni. Kalau tuan-tuan tengok, banyaklah benda yang dia ajar dalam kuliah dia yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau contohnya Nabi ajar kepada kita wirid, macam-macam wirid zikir. Okay. Dia kata apa? Dia kata zikir yang Nabi ajar tu berat. Jadi ada alternatif lain. Sedangkan hak Nabi ajar itulah yang paling sesuai. Nabi, para sahabat, tabi'in tak adalah nak pakai biji tasbih dah atas tengkuk macam Tok Sami. Dia pergi pakai. Semuanya menyelisihi apa yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang macam ni tuan-tuan, kita nak kata orang macam ni akan bawa kita kepada syurga? Adakah kita nak kata orang yang macam ni nak bawa kita kepada mardatillah, kepada keredaan Allah? Mustahil tuan-tuan. Kalau nak ikut Tok Guru tuan-tuan, Tok Guru dia tidak maksum, Nabi maksum. Jadi ini antara benda yang sangat pelik. Jadi kalau ada lagi orang nak dengar ceramah dia, nak ikut pengajian dia, ni kita tak tahulah. Kan? Tapi macam kita sebut sebelum ni lah, banyak kali dah kita sebut kan. Orang macam Ayah Pin pada orang ikut. Kita nak kata apa? Kan? Orang macam Ayah Pin pada orang ikut. Asal nak rimau pun ada orang ikut. Tok Guru suruh buang TV, buang sungguh TV. Tuan-tuan kat Perlis ni, kalau saya suruh buang TV, buang tak TV? Bodoh. Takkan nak buang TV. Buang habis sofa-sofa, kerusi set semua buang. Pasal apa? Dunia. Ni orang perempuan yang mengaji, datang mengaji ramai-ramai ni dekat rumah pinggan mangkuk apa ada? Semua ada kan? Pinggan mangkuk apa saya tak reti lah, mahal daripada England apa semua tu. Macam-macam harga beribu. Tak ada masalah pun. Tapi datang golongan yang macam ni, dia kata tu semua dunia. TV kena buang, kursi sofa kena buang, semua perabot dalam rumah semua kena buang. Nabi ajar kepada kita, kalau kita ada masalah, kita mengadu kepada Allah, kan? Senang je. Ambil air semayang, ambil wudu, kita semayang 2 rakaat, mengadu kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah. Dia ajar kepada kita apa? Bismillah 786. Hak tu nasi kandak boleh ya? Jadi orang macam tu tuan-tuan ikut, saya tak tahu lah kita nak komen apa. Kita ni tuan-tuan ajar orang, duk bawa orang ikut sunnah Nabi. Tunjuk ni hadis dia. Ulama kata sahih ke tidak, hasan ke, dhaif jiddan ke, apa ke, maudhu' ke. Kita yang macam ni orang lawan pula. Masalah tauliah, tak dibenarkan mengajar, tak diberikan tauliah. Ni masalah di setengah-setengah negeri. Bila kita mengajar, strict kepada hadis-hadis Nabi, sunnah Nabi. Tapi orang yang mengajar tidak ikut sunnah Nabi, tak strict dengan hadis-hadis ni pula, lepas tu dia ajar dengan terang-terang bahawa dia akan ikut Tok Guru dia berbanding dengan Nabi, hak ni tak dikenakan tindakan. Jadi kita tak tahulah, kita pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada pemimpin kita, pihak berkuasa, kepada kita semua, untuk kita boleh bezakan kan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Saya berhenti setakat itu, kecuali kalau tuan-tuan ada sebarang soalan, dipersilakan. Ustaz, dari segi undang-undang tak boleh ke kita nak challenge dia?
agama dah. Sebab dia pakai statement dia pakai itu agama. Baik, wallahu a'lam. Untuk mengambil tindakan kepada seseorang yang mengeluarkan kenyataan yang kita kata bercanggah lah dengan agama kan. Untuk pengetahuan tuan-tuan, ini saya cerita yang sepatutnya. Saya cerita yang sepatutnya. Sepatutnya ialah individu yang macam ni dipanggil oleh pihak berkuasa untuk siasatan. Kan? Lengkapkan IP, kan, investigation paper, kertas siasatan apa semua. Lepas tu nanti pegawai penyiasat dia akan angkat kertas itu, IP itu kepada bahagian pendakwaan. Pendakwaan yang akan buat keputusan sama ada kes ada kes ataupun tidak. Kes ni dia adalah standard of standard of proof dia panggil. Evidence tu adakah sampai tahap prima facie ataupun tidak, clear evidence ataupun tidak. Dia beban pembuktian ni dia ada dua, dia ada prima facie dan dia ada beyond reasonable doubt. Itu dalam civil lah. Syariah pun kita ada juga banyak persamaan sebenarnya. Baik. Jadi apa yang berlaku kalau kita dalam undang-undang Islam ni, undang-undang syariah ni, kita akan banyak bergantung kepada pejabat mufti ataupun jawatan kuasa fatwa. Sebab kita nak tentukan ajaran seseorang tu benar ataupun sesat. Kan? Sama ada dia selari dengan ajaran Islam hukum syarak ataupun dia bercanggah dengan hukum syarak. Jadi kebiasaannya sebelum dia ambil tindakan itu, pihak yang terlibat dalam penguatkuasa undang-undang dia akan refer kepada pejabat mufti ataupun jawatan kuasa fatwa. Sebab tu saya kata sepatutnya orang macam tu dipanggil. Kan, pihak jawatan kuasa fatwa panggil ataupun pejabat mufti panggil untuk dapatkan semua maklumat, interview dia apa semua, kan. Selain daripada bahagian siasatan. Tapi dalam kes yang kita sebut ni, kita tak diberitahu, kita tidak ada maklumat sama ada perkara itu dilakukan ataupun tidak. Jadi bila kita dah ada maklumat, kita buat andaian lah, katalah dah ada cukup maklumat dan mereka mendapati bahawa statement yang dikeluarkan itu adalah ajaran sesat, maka dia boleh dikenakan pertuduhan lah, mengikut undang-undang di negeri di mana negeri yang tempat berlaku tu. Cuma apa yang saya boleh kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian ialah siapa yang buat keputusan untuk dakwa dia, kan? Siapa yang buat keputusan untuk dakwa dia. Jadi orang yang buat keputusan untuk mendakwa dia inilah yang mempunyai, kita kata, faktor yang besar sama ada orang tu dituduh ataupun tidak dituduh. Kalau kuasa itu di tangan keputusan tu, untuk buat keputusan itu di tangan orang yang sealiran dengan dia, maka sudah tentu tidak ada tindakan dikenakan. Saya ambil contoh dekat tuan-tuan. Katalah benda yang diucapkan itu pasal 786, pasal bintang zodiak, kan, pasal kasyaf, pasal istighatsah, kan, minta tolong dengan orang mati. Tiba-tiba yang buat keputusan tu pun sokong benda tu. Dia pun duk buat pergi minta tolong dengan orang mati. Maka macam mana orang tu akan buat keputusan untuk dakwa dia? Sudah tentu tak akan dikenakan pendakwaan sebab mereka satu geng, satu camp. Jadi itu masalah dia. Sebab tu saya kata tadi, pihak berkuasa negeri perlu tunjuk kepada masyarakat bahawa mereka ambil tindakan tegas. Mereka tak biarkan benda macam ni. Sebab semakin dibiarkan, berapa ramai orang sesat. Siapa nak tanggung dosa ni? Siapa nak tanggung dosa? Jadi orang yang berkuasa ni, yang ada jawatan, yang ada otoriti ni, dia kena ingat. Nanti bila dia mati, berapa ramai orang yang sesat, 2-3 orang ke, 2-3 ribu ke, 10 ribu ke, tertanggung ke atas dia. Sebab dia ada kuasa, dibiarkan. Jadi kena hati-hati dan kena prihatin, kena take serious. Jangan dibiarkan benda yang melibatkan akidah. Sebab dia dosa besar, kan. Yang paling kita takut syirik lah. Na'udzubillah min zalik. Ada soalan lain?
Kalau tak ada, kita berhenti setakat itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan sebaik-baik pahala kepada kita semua. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.